Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang tamadun Melayu. Pengenalan tamadun Melayu. Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu. Ianya muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Begitu juga dengan kerajaan yang wujud sebelum kedatangan Islam seperti Funan, Angkor dan Kerajaan Melayu Maritim, Langkasuka, Sriwijaya. Masyarakat Melayu sudah bertapak di kawasan Asia Tenggara sekurang-kurangnya 5,000 tahun dahulu. Asas kepada kemunculan tamadun dan susunan masyarakat kompleks dibentuk dengan penguasaan teknologi pertanian. Selain itu, masyarakat Melayu menghasilkan tamadun-tamadun awal di rantau Asia Tenggara melalui penguasaan teknologi maritim. Terdapat 3 nilai peradaban tamadun Melayu. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Anutan tertua masyarakat Melayu ialah animisme. Animisme ialah kepercayaan kepada makhluk-makhluk objek-objek ataupun roh. Kepercayaan ini berkait rapat dengan suasana kehidupan masyarakat yang bergantung kepada alam sekitar, muka bumi dan sebagainya untuk menggerakkan aktiviti pertanian yang menjadi sumber ekonomi mereka. Ia telah melahirkan satu bentuk hubungan yang erat antara manusia dan persekitarannya. Keakraban ini mewujudkan satu bentuk kepercayaan bahawa setiap yang ada di sekeliling mereka juga hidup dan mempunyai roh, semangat dan kepribadian tersendiri. Di Nusantara, kepercayaan animisme ini juga wujud dalam bentuk kepercayaan kepada penunggu dan atau puaka yang menghuni sesuatu tempat. Melayu juga mempercayai bahawa padi ada mempunyai semangat, tetapi semangat padi itu adalah wanita. Sebab itu di rumah-rumah padi mereka menyediakan alat-alat solek seperti sikat rambut, minyak rambut, bedak dan cermin muka. Selain itu, keramat ialah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang dipohonkan adalah dimakbulkan oleh Allah kerana amat dikasihi. Keramat itu berlaku ketika orang itu masih hidup. Seterusnya, Hinduisme ialah bentuk kepercayaan yang datang dari pengaruh India ke alam Melayu. Hubungan antara alam Melayu dengan India terjalin sejak abad kedua lagi. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain adalah kerajaan-kerajaan yang mendukung fahaman Hinduisme. Yang kedua ialah budaya. Kebudayaan merupakan tamadun sesuatu masyarakat yang diwarisi dalam satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Kebudayaan ini bersifat dinamik dan mempunyai ciri-ciri menerima dan menolak. Kebudayaan Melayu merujuk kepada keseluruhan sistem kehidupan yang dipraktikkan masyarakat Melayu. Dalamnya terkandung unsur sosial kepercayaan, sistem simbol, unsur teknologi, ekonomi dan organisasi yang menjadi milik bersama masyarakat Melayu. Budaya yang pertama ialah tarian Melayu. Tarian Melayu melambangkan adat resam dan budaya masyarakat Melayu. Ia memberikan gambaran sebenar mengenai kehidupan semula jadi dan cara hidup mereka. Perkara yang paling unik tentang seni tarian oleh masyarakat Melayu adalah setiap negeri mempunyai hasil tarian beridentitikan negeri masing-masing. Budaya yang kedua ialah seni silat Melayu. Seni silat Melayu adalah satu perlambangan akal budi Melayu yang di dalamnya mencerminkan falsafah, pemikiran, perlakuan, emosi dan gaya hidup orang Melayu di Nusantara. Seni silat Melayu mempunyai asas ilmunya yang tersendiri digabungkan dalam 5 aspek iaitu fizikal, mental, emosi, spiritual dan sosial yang perlu diselami dan dikupas secara ilmiah agar ilmu seni silat Melayu dapat dihargai dan menjadi relevan sepanjang zaman. Yang terakhir ialah makanan orang Melayu. Dalam makanan Melayu, mengikut agama Islam, orang Melayu yang beragama Islam mesti memilih makanan halal, bukannya haram. Oleh itu, antara makanan Melayu, babi tidak
tidak dimasak dan arak tidak diminum. Sungguh pun arak digunakan sebagai salah satu perasa yang penting. Contohnya seperti daging iaitu ayam, kambing dan daging lembu harus dimasak mengikut cara yang halal. Nilai peradaban yang terakhir ialah ras atau keturunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi gelombang yang utama, yang ditandai dengan perpindahan orang Negrito, Melayu Proto dan juga Melayu Deutero. Melayu Proto. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu dianggarkan berlaku 2500. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito, ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Mereka diperkirakan ada di alam Melayu sejak 1000 Masihi berdasarkan penerokaan arkeologi di Guaca, Kelantan. Melayu Proto. Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu dianggarkan berlaku pada 2500. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito, ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Melayu Deutero. Perpindahan Melayu Deutero merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua berlaku pada 1500. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Sekian, terima kasih.